Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Empat Ibu Batuta. Apa khabar hari ini? Semua sihat tak? Kita dah lama bercuti sebab Covid kan. Jadi cikgu harap kita semua terhindar daripada wabak ini, wabak COVID-19. Kita tahu dia sangat membahayakan, dia sangat menyusahkan kita. Ada ramailah yang mati kerana COVID. Jadi semoga, jadi cikgu harap kamu semua jaga kesihatan, jaga penjarakan sosial, jaga diri supaya kita semua, supaya kamu terhindar daripada COVID-19, supaya kita tak terjebak, supaya kita tak terkena jangkitan coronavirus COVID-19 ni, COVID-19. Baik, sebelum cikgu mulakan kelas kita hari ni, cikgu nak tunjuk dua gambar ni. Nampak tak gambar apa yang cikgu tunjuk ni? Okey, baik. Apa yang dapat kamu lihat melalui gambar ini? Apa yang kamu lihat melalui gambar ini? Ya, apa dia? Baik. Apa perbezaan dua gambar ni? Adakah dia sama ataupun berbeza? Adakah kita lihat dia tu dari segi sudut ekonomi sahaja? Kenapa dia terjadinya begitu? Ada yang tahu? Ada yang nak cuba jawab tak? Okey. Ya. Okey, baik. Sebenarnya cikgu nak tahu, kamu rasa gambar ni apa kena mengena dengan tajuk yang kita nak belajar? Kamu tengok kan, gambar ni macam ni, gambar ni macam ni. Jadi apa kena mengena? Apa perbezaan sebenarnya? Apa perkaitan gambar ni dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Ya, ada yang boleh jawab? Ke ada yang rasa macam kita tak tahu nak belajar apa, ataupun hari ni kita belajar mengenai gambar ni, kita nak bercerita mengenai gambar ni. Gambar apa tu? Gambar kamu tengok tu, ada padi, ada tanah gersang. Satu lagi, ya, banjir kat sekolah. Jadi apa sebenarnya? Apa banjir tu? Apa? Kenapa banjir tu? Kita nak belajar benda tu. Okey, jadi kamu fikir sendirilah apa kaitan dia dan apa sebenarnya yang kita nak belajar dengan banjir dan juga penanaman padi. Kenapa perlu dua tu? Kenapa tak ambil benda lain? Kenapa tak ambil pendidikan lain? Kenapa tak ambil pelancongan lain? Jadi kenapa saya pilih tu? Okey, cuba renung. Baik, sebelum apa-apa lagi, sebelum tu juga cikgu nak tanya sebenarnya, kamu pernah dengar tak cuaca dan iklim? Pernah dengar tak? Apa cuaca dan iklim? Cuaca dan iklim tu apa? Hujan. Lagi? Ya betul, cuaca dan iklim. Hujan, bukan cuaca bukan cuaca dan iklim, cuaca tak. Cuaca dan iklim, hujan. Hujan tu dalam perkataan lain adalah kerpasan. Hujan, suhu, angin. Jadi 5 ya. Cuba fikirlah apa lagi. Cikgu nak kamu tahu unsur-unsur cuaca dan iklim. Barulah kita tahu. Sebab cikgu nak tahu, cikgu nak tahu yang kamu ni tahu tak apa itu pengaruh cuaca dan iklim sebenarnya. Jadi kita nak tahu pengaruh cuaca dan iklim tu apa, kamu kena tahu dulu apa itu unsur cuaca dan iklim. Ada yang nak volunteer ke untuk jawab pengaruh cuaca dan iklim? Pengaruh ni apa sebenarnya? Adakah dia ni satu tindakan ataupun satu perbuatan pengaruh cuaca dan iklim? Adakah pengaruh cuaca iklim ni sama macam kita mempengaruhi orang lain? Contoh kita bagi pihak manusia, kita mempengaruhi kawan kita. Kawan kita kalau kita nak pergi sekolah, kita mempengaruhi dia, kita bodek dia supaya dia tak nak pergi sekolah. Jadi macam mana pula pengaruh cuaca dan iklim? Pengaruh cuaca dan iklim ni macam mana? Macam mana dia bertindak? Macam mana cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan manusia? Jadi ada siapa tahu tak? Okay.
kita ramai-ramai ni, cikgu harap ada masing-masing tahulah mengenai pengaruh cuaca dan iklim. Apa-apa sahaja cuaca dan iklim mempengaruhi, mesti akan mempengaruhi kegiatan manusia sebenarnya. Baik, untuk siapa yang tahu, yang suka rela nak tulis di papan putih ni, silakan. Cikgu nak minta beberapa orang lah untuk tulis di papan putih ni, apa sebenarnya pengaruh cuaca dan iklim. Kamu bagi contoh pun tak apa. Ya, tulis saja. Apa sebenarnya pengaruh cuaca dan iklim ni? Dia macam kita, dia macam manusia mempengaruhi orang lain ke? Ataupun dia satu perkara ke, satu agenda ke? Apa? Macam mana cara dia mempengaruhi? Itu yang kita nak tahu. Tadi cikgu tanya kamu, kita nak tahu, cikgu cakap kepada kamu, kita nak tahu pengaruh cuaca dan iklim. Tapi sebelum tu kita kena tahu juga unsur cuaca dan iklim tu apa. Bila kita tahu unsur cuaca dan iklim, kita akan tahu pengaruh cuaca dan iklim. Okey? Boleh faham? Jadi cikgu tak nak bagi tahu lagi apa pengaruh cuaca dan iklim. Cikgu nak kamu fikir dan kamu cuba tulis kat depan ni, di papan putih ni, mengikut apa yang kamu tahu, mengikut kefahaman kamu, mengikut kata hati kamu, mengikut bacaan kamu yang sebelum-sebelum ni. Cikgu yakin kamu ni suka membaca. Cikgu tahu kamu ni rajin membaca. Cikgu tahu kamu juga rajin cari maklumat-maklumat lain. Jadi cikgu nak tanya, jadi cikgu nak tahulah melalui ni maklumat apa yang kamu dapat, dan adakah pengaruh cuaca iklim ni kamu dapat dah sebelum ni. Jadi boleh tulis kat depan ni di bawah putih, tulis cantik-cantik. Okey. Ya, Haziq. Okey, Haziq satu. Okey, seterusnya orang lain. Kita tengok jawapan orang lain pula macam mana. Adakah sama seperti jawapan Haziq? Okey, ada sikit perbezaan. Jadi orang lain, cikgu nak tengok orang lain. Cikgu nak tengok orang lain lagi. Cikgu nak tengok lagi perbezaan lagi, jawapan lagi. Adakah kita suruh ramai-ramai tu jadi sama. Kita suruh seorang dua mungkin berbeza lagi. Suruh orang lain mungkin tak sama. Cikgu nak tengok dulu. Berhenti lagi, sekali lagi perempuan pula. Cikgu nak perempuan. Okey, baik Adila, silakan. Okey, seakan sama. Nampaknya ada positif, ada negatif. Okey, seterusnya ada lagi tak yang volunteer, yang suka rela untuk cuba untuk cuba tulis kat depan ni apa itu pengaruh cuaca dan iklim. Okey. Okey, baik. Jawapan kamu semua ni cikgu tengoklah. Okey. Jawapan kamu semua ni cikgu nak kata salah, nak kata betul pun tak. Yalah, macam cikgu cakap tadi. Ini mengikut kefahaman kamu. Jadi kamu faham tu, itulah. Tapi cikgu nak bagi tahu ni pengaruh cuaca dan iklim ni. Tak ada cikgu bagi tahu pengaruh cuaca dan iklim. Kita kena tahu unsur cuaca. Jadi jawapan kamu tu cikgu tengok unsur cuaca dan iklim tu ada. Bukan tak ada. Kamu ada sebut hujan, kamu ada sebut angin, kamu ada sebut suhu. Tapi tak cukup kalau kita tulis. Tak cukup kalau kita hanya bagi tahu pengaruh cuaca dan iklim ni hanyalah suhu, hujan, angin sahaja. Okey. Pengaruh, nama lagi pengaruh. Jadi suhu, macam mana suhu? Jadi macam mana dia mempengaruhi? Okey, baik. Okey, cikgu suka dengan jawapan Nabila tu. Bukan cikgu suka, tapi nak bagi tahunya jawapan Nabila tu komplit berbanding jawapan orang lain. Okey, jawapan orang lain tak salah, cumanya jawapan Nabila tu komplit, lengkap, tersusun. Kita baca jawapan Nabila tu. Nabila tulis suhu yang rendah sesuai untuk dijadikan kawasan penanaman teh. Macam contoh di Malaysia kita adalah di Cameron Highland. Okey, lagi kawasan hujan yang terlalu tinggi, yang banyak menerima hujan, sesuai untuk dijadikan kawasan penanaman padi. Sebenarnya
bukan kawasan yang banyak menerima hujan, tapi bila musim tu kita banyak terima hujan. Contohnya musim tengkujuh, musim apa lagi, biasanya kalau di Pantai Timur, musim tengkujuh dia adalah pada bulan 10, 11, 12. Jadi di time frame tu, di tempoh waktu itu sesuai sangat untuk dilakukan penanaman padi. Penanaman padi di sawah, padi sawah lah. Sesuai sangat. Sebab apa? Padi sawah memerlukan hujan, memerlukan air yang mencukupi. Jadi bila hujan turun, banyak hujan lebat yang turun, jadi dia akan menghasilkan satu saliran air yang baik untuk penanaman padi. Jadi ni orang kata pengaruh cuaca dan iklim. Bayangkan kalau tak ada padi, kalau tak ada hujan, jadi boleh ke nak buat penanaman padi? Tak boleh. Baik, itu mengenai itu yang cikgu bagi tahu mengenai cikgu tunjuk contoh yang kawan kita sebut tadi, kawan kita yang telah tulis lengkap tadi, mengenai suhu semua tu kan, mengenai suhu yang rendah sesuai dengan penanaman teh di Camellia Highland. Dan cikgu nak tahu keadaan suhu ni adakah dia sama di serata dunia, di kawasan sini, kawasan yang beriklim ni, adakah dia sama dengan iklim kita di Malaysia? Iklim kita di Malaysia adalah iklim khatulistiwa. Jadi macam mana pula dengan iklim di negara lain? Adakah dia sama seperti dengan iklim di negara kita di kawasan khatulistiwa? Sama ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya iklim, nama lagi iklim, cuaca dan iklim. Jadi nama lagi cuaca dan iklim, dan nama kita, bumi kita sfera, ya, berbentuk sfera. Jadi di setiap kita ada garisan 3-4 garisan. Jadi setiap garisan iklim tu, kedudukan sesebuah negara, sebuah benua, dia mempunyai cuaca dan iklim yang berbeza. Dia tak sama. Kalau kita duduk di garisan Sartan, contohnya ni contoh di garisan Sartan, garisan Jadi, tak sama dengan garisan khatulistiwa, di iklim khatulistiwa. Tak sama, ya. Jadi sebenarnya cikgu nak bagi tahu hari ini, cikgu nak bagi tahu mengenai dua iklim saja ini. Cikgu nak bagi tahu iklim kita sebenarnya khatulistiwa dengan Mediterranean contohnya sangat berbeza. Sangat berbeza. Siapa pernah merasa cuaca dan iklim di kawasan Mediterranean? Siapa pernah? Tahu tak iklim Mediterranean ni macam mana? Dekat mana? Sudah, macam mana ni? Pelajar geografi tak tahu ni iklim Mediterranean dekat mana? Tak tahu, balik cari sendiri. Balik kamu buka buku, kamu buka internet, tengok kat mana sebenarnya iklim Mediterranean ni, kawasan mana. Tak tahu iklim Mediterranean, macam mana kita nak tahu mengenai perbezaan dia? Bila kita tahu kat situ kat mana, kat sini macam mana, kita tahu, walaupun kita tak pergi ke tempat tu, tapi kita tahu. Jadi kita boleh tahulah apa yang beza dia. Kalau kita rasa kat sini macam ni, kat sini macam ni, so kita tahulah apa beza dia. Kalau kita tahu kat sini macam ni, kat sana kita tak tahu, jadi tak boleh tahulah beza dia apa. Siapa yang tak tahu tu, balik tolong buat research dulu sikit, apa macam mana keadaan iklim, cuaca dan iklim di Mediterranean. Buatnya hari ni, kalau dan di samping tu kamu kena dengarlah juga ni. Hari ni cikgu nak ajaklah, maksudnya dengar hari ni kita belajar mengenai iklim ni, dan balik tolong buat research lagi sekali. Tolong baca buku. Tolong baca buku mengenai iklim ni. Penting ke tak penting, cikgu tak naklah kamu ni mengharapkan cikgu saja. Cikgu nak kamu tengok buku tu, kamu baca buku tu.
macam mana iklim ni sebenarnya. Kan jangan tunggu ilmu tu daripada saya sahaja. Saya nak memudah carakan awak. Saya nak jadi pembimbing awak. Jadi awak kena cari maklumat tu. Saya hanya perlu bimbing sahaja awak. Ya, saya perlu bimbing kamu. Jadi sebenarnya saya sukalah sangat kalau sebelum kamu datang ke kelas, kamu dah baca buku, kamu dah cari maklumat dulu, baru kamu datang ke kelas. Dan senang kita nak belajar. Macam tu, ya. Lepas ni kena buat macam tu lah. Baik, takkan tak ada seorang pun yang tahu dalam kelas kita ni macam mana iklim Mediterranean. Tak 2 minggu yang lepas kan kita dah belajar iklim Mediterranean, iklim apa lagi, iklim khatulistiwa, iklim iklim kan. Jadi takkanlah kamu tak tahu macam mana. Cuba recall balik, ingat balik macam mana sebenarnya. Ya, ada yang tahu? Nampaknya tak ada siapa pun yang tahu kan. Semua senyap je bila cikgu tanya macam tu. Tak apalah. Okay, tak apalah. Baik, tak apa. Okey, tak apa. Balik nanti kamu kena tengok balik ya. Ni sekarang ni cikgu nak tengok. Okey. Cikgu nak minta kamu tengok, fokus pada slide yang cikgu tunjuk kat depan ni. Nampak tak gambar apa tu? Nampak tak gambar apa? Ya, gambar apa tu? Pokok apa? Pokok citrus. Pokok citrus. Jadi pokok citrus, pokok tirus tu kan kita nampak kan dia tirus. Jadi cikgu nak tanya kamu, kat Malaysia ni ada ke pokok citrus, pokok yang tirus macam tu ada ke? Ada. Oh, itu bukan pokok citrus. Oh, tu dekat taman-taman tu bukan pokok citrus. Tu pokok yang di apa nama ni? Yalah, itu pokok yang telah dicantikkan oleh tukang kebun di taman tu. Dia buat bentuk macam tu kan. Itu bukan pokok citrus. Pokok citrus tak ada di tempat kita, tak ada di Malaysia. Dia ada di negara-negara tertentu yang mengalami cuaca iklim tertentu sahaja. Bukan seperti tempat kita. Tempat kita langsung tak ada pokok citrus. Tempat kita ni hutan malah hijau tau. Hutan hujan tropika yang ada 4 lapisan tu. 4 lapisan kanopi. Lapisan bawah, lapisan kanopi, lapisan paling atas, lapisan tengah. Kita ada 4 lapisan semua. Itu adalah ciri pokok di negara kita. Sebab apa? Sebab hujan lah. Sebab hujan, sebab suhu yang tak terlampau tinggi, suhu yang tak terlampau sejuk, hujan yang tak terlampau banyak, hujan yang tak terlampau sedikit. Ada negara di iklim tertentu, iklim Mediterranean, iklim sederhana sejuk tu, dia iklim yang mengalami suhu sederhana tu mengalami hujan yang sangat sedikit. Setahun berapa milimeter sahaja. Tempat kita berapa milimeter? Berapa? Tak ingat dah. Cikgu bagi tahu sebelum ni berapa milimeter tempat kita hujan. Kita menerima hujan berapa banyak? Berapa banyak? 2,000? Berapa? 2,000? 3,000? Banyaknya. Sudah. Balik kena check balik kat buku. Takkan cikgu nak bagi tahu. Kalau cikgu bagi tahu lagi sekali ni, kamu lupa. Kamu kena cari sendiri pula. Itu cikgu dah bagi tahu dah. Lupa juga hari ni. Balik cari sendiri. Jangan ambil mudah ya. Isu hal ni ambil serius. Balik nanti cari lagi sekali. Cikgu dah tunjuk gambar ni kat depan ni. Itu adalah yang gambar yang pokok citrus tu adalah di Mediterranean, di iklim di Mediterranean. Kita tengok di tempat kita ada 4 lapisan hutan, 4 lapisan kanopi. Itu membawa maksud bahawa kita adalah iklim khatulistiwa. Ini sahaja pun dah merupakan perbezaan
pengaruh cuaca dan iklim di di dua iklim, di negara yang di dua kawasan yang mengalami iklim ni lah, iklim Mediterranean dan juga iklim Khatulistiwa. Maksudnya hujan yang mencukupi akan meningkatkan pertumbuhan pokok. Hujan yang sedikit akan, nak kata membantutkan tak juga, tapi akan apa? Akan sesuai untuk pokok-pokok yang tertentu. Berbeza dari segi penanamannya adalah berbeza dari segi pokok yang dekat iklim Mediterranean dengan pokok di iklim Khatulistiwa. Okey, itu kita ambil satu contoh sahaja. Boleh faham tak? Banyak-banyak apa kamu tak faham. Jadi ni cikgu nak bagi pelambangan dia. Pelambangan Mediterranean dengan Khatulistiwa. Nak dapat info banyak, kita kena baca buku. Nanti apa-apa soalan, tanya cikgu. Cikgu memudah carakan awak saja. Jadi awak jangan fikir, jangan tunggu saya pak soal banyak-banyak kat awak. Boleh faham? Jelas? Okey. Baik murid-murid. Tadi cikgu duk tunjuk gambar pada awak mengenai pokok kan, mengenai pokok-pokok. Dan di awal-awal lagi tadi sebelum cikgu mengajar tadi, cikgu dah tunjuk kepada kamu mengenai dua gambar, dua visual yang berbeza juga. Cikgu ni suka sangat tunjuk gambar yang berbeza-beza. Cikgu ni suka sangat minta perbezaan daripada kamu. Kamu tahu tak dapat berbeza tak? Kenapa cikgu nak kamu tahu perbezaan? Supaya kamu tahulah itu apa sebenarnya. Kalau kamu tak tahu, tak dapat nak membezakan, sakit teruk kamu ni. Apa dah tahu beza? Gambar tu bukan cikgu sebenarnya bukan sekadar nak tunjuk gambar ni saja. Cikgu bukan sekadar nak tunjuk gambar ni saja. Cikgu nak kamu tahu perbezaan dan apa rasionalnya gambar tersebut. Gambar yang cikgu tunjuk awal-awal tadi. Sekarang ni cikgu nak tanya pula. Tadi kita duk bercakap dah pasal pokok, pasal hutan, pasal tanah gersang, tanah yang ada penanaman padi tu, yang ada banjir kat sekolah. Jadi sekarang ni cikgu nak bercakap lagi sekali pasal pulau. Lain daripada tadi. Juga cikgu ni suka benda-benda yang berbeza-beza. Takkan cikgu nak bagi benda yang sama kepada kamu. Mengenai pulau. Siapa tak pernah pergi pulau? Tahu tak pulau tu apa sebenarnya? Baik. Ya, pulau ni kamu pergi ke pulau untuk apa? Untuk bercuti. Jadi maksudnya pulau itu adalah satu tarikan pelancongan. Betul tak? Dia menarik kita untuk kita pergi melancong ke sana. Pulau, keindahan pulau tu menarik kita untuk melancong ke sana. Tapi pada pandangan kamu, kenapa setengah pulau di tempat kita ni, di Malaysia ni, ditutup sementara waktu? Kenapa? Ditutup sementara waktu tu macam bulan November hingga Disember. Jadi kenapa? Kenapa dia tutup? Kenapa tak buka sepanjang tahun? Cuba fikir. Kenapa? Kenapa dia tak buka sepanjang tahun? Dan satu hari nanti, kalau kamu dah besar nanti, kamu rasa macam bosan lah hidup ni, asyik kerja je, nak pergi cuti lah, nak pergi cuti ke pulau. Jadi adakah kamu boleh bercuti di pulau tu bila-bila masa sahaja? Ataupun kamu akan pergi ke pulau pada bulan itu sahaja? Oh, saya akan ambil cuti bulan 6 untuk ke pulau. Oh, saya akan ambil cuti pada bulan 3 untuk saya ke pulau. Oh, saya akan ambil cuti pada bulan 12 untuk ke pulau sebab dia hujung tahun. Jadi senang bagi saya, senang untuk saya nak ambil cuti. Macam mana? Cuba fikir. 30 saat, cuba fikir. Cukup lah, takkan tak benda tu tak boleh fikir, takkan nak ambil masa lama-lama.
Yelah, seminit Kita cuba fikir seminit daripada sekarang. Cuba fikir, kenapa pulau ditutup? Kenapa tak buka? Dah tahu dah dia tu daya tarikan. Bila daya tarikan pelancongan, dah tahu dah dia tu daya tarikan pelancongan. Bila dah tahu daya tarikan pelancongan pulau ni, jadi kenapa tak buka sepanjang tahun? Daya tarikan pelancongan, of course lah kita ni boleh dapat pendapatan, betul tak, melalui sektor pelancongan. Tapi kenapa tutup setiap tahun? Kuranglah pendapatan kita. Kenapa? Ada yang nak bagi jawapan, ada yang nak cuba untuk menjawab soalan cikgu. Cuba Reno, kenapa dia tutup? Dan kamu rasa kalau dah besar nanti kamu akan pergi ke pulau tu bila-bila masa sahaja ke? Ataupun kamu tengok pada bulan tertentu? Contohnya kamu nak set time bulan 6 saya ke pulau. Kenapa? Cikgu nak tahu. Kenapa? Cikgu bukan nak saja nak tahu. Bila nak pulang? Bulan depan cikgu. Tak apa. Saja saya nak pergi bulan depan. Saya tak nak pergi bulan ni. Macam tu ke? Tak. Cuba fikir. Kenapa sebenarnya? Okey, fikir dulu. Jangan main-main kat belakang tu. Cikgu nak kamu fikir. Fikir betul. Cikgu akan soal ni. Cikgu ni baik. Cikgu tak main kejar je. Cikgu nak yang sukarela lah dulu. Kalau tak ada sukarela, cikgu paksa lah kamu. Okey, sukarela dulu. Ya. Kenapa? Sebab apa? Sebab pulau. Kamu asal daripada mana? Terengganu. Jadi pulau apa dekat Terengganu? Pulau apa yang tutup dekat Terengganu pada musim yang cikgu sebut tadi, November, Disember, Oktober tu? Pulau apa? Perhentian. Pulau apa lagi? Tioman. Pulau kenapa? Tak kisahlah pulau apa tu. Kenapa? Kamu orang Terengganu. Kamu rasa kenapa dia tutup? Takkan kamu tak tahu kenapa dia tutup di Terengganu? Banjir ya. Banjir. Sebab banjir. Bagus. Ya, sebab banjir. Okey. Bagus, sebab banjir. Jadi kenapa dia tutup sebab banjir? Sudah. Tak boleh jawab dah. Bila kamu nak ke pulau? Okey, baik. Tak apalah. Okey. Tutup sebab banjir. Kalau banjir, kita tak boleh nak ke pulau. Banjir tu maksudnya musim terkujung lah. Di pantai timur, Terengganu ni adalah pantai timur. Jadi musim terkujung dia adalah sekitar bulan November, Disember tu. Jadi tak bolehlah ke pulau. Tak boleh musim terkujung. Bahaya. Angin kencang, angin bergelora. Jadi bot akan terbalikkan. Jadi bahayalah kita di pinggir pantai. Bahaya lagi kan di pulau. Jadi pulau ditutup untuk menjaga keselamatan orang ramai dan juga kos. Bila kalau buka sekalipun tak mendatangkan pulangan, tak mendatangkan keuntungan pun, malah dia merugikan sebab banyak yang rosak. Jadi kita nak menjaga keselamatan lagi. Jadi itu dah jimat kos lah. Itu rugi kos lah kalau kita buka rosak ke apa semua kan. Baik, jadi kamu boleh faham tak apa yang cikgu maksudkan sebenarnya? Boleh faham tak? Cikgu harap kamu boleh faham lah. Tapi apa yang kamu faham sebenarnya? Boleh tak bagi tahu kat cikgu? Kamu faham apa sebenarnya? Cikgu nak betul-betul cikgu nak kepastian lah. Kamu faham apa sebenarnya? Cikgu ni ingat tak cikgu ni ajar daripada awal lagi. Cikgu tu gambar, 2 keping gambar, melalui slide lagi 2 gambar melalui slide tu. Jadi apa sebenarnya yang kamu faham? Kamu tak faham apa-apa ke? Gambar pun lagi berbeza-beza. Tadi cikgu bercakap pasal tanah gesang, banjir. Cikgu bercakap pasal pokok-pokok di kata peristiwa, malam hijau, stres. Cikgu bercakap pula pasal pulau. Apa sebenarnya? Ada. Siapa nak jawab? Okey, baguslah Nabila ni. Nabila sangat produktif. Nabila sangat aktif dalam kelas. Apa? Nabila belajar pasal apa?
pengaruh cuaca dan iklim. Macam mana pengaruh cuaca dan iklim tu? Ya. Okey, bagus. Macam tadilah kita sebut. Cikgu nak beritahu ya betul. Ya betul. Betul tu. Okey, baik, orang lain lagi sekali. Sama ke jawapan dengan Nabila ni? Nabila kata dia belajar pasal suhu, pasal hujan lah. Kak kata peristiwa dekat Mediterranean. Menyebabkan banjir, menyebabkan semua pulau-pulau apa ada kaitan. Okey, orang lain belajar pasal banjir je ke? Cikgu ajar pasal banjir ke hari ni? Cikgu ajar pasal pulau, pasal pelancongan ke hari ni? Cikgu ajar pasal apa? Jawapan berbeza juga dengan Nabila. Lagi salah. Bukan salah. Maaf cikgu, bukan salah. Sebenarnya ya betul tak salah. Cumanya sikit saja cikgu nak perbetulkan. Sebenarnya kita belajar ini mengenai faktor, mengenai pengaruh cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan manusia. Pulau dia tak ada pelancongan. Manusia melakukan kegiatan pelancongan, melancong ke sana ke sini. Manusia melakukan aktiviti penanaman padi contohnya. Manusia melakukan aktiviti penanaman teh. Manusia aktiviti sosial, pergi sekolah, kan? Kita pergi mana-mana lah. Jadi itu adalah aktiviti manusia. Jadi bila hujan terlalu banyak, wujudnya banjir sampai pelajar kita terpaksa berdiri di atas meja, terpaksa berendam kaki dalam kelas. Banjir, sebab banjir itu dah mempengaruhi kegiatan kita. Kalau dah banjir sampai banyak air, mempengaruhi tak kegiatan kita? Kita nak belajar, pengaruhlah, sebab kita akan rasa tak selesa. Itu sebenarnya poin cikgu nak beritahu. Kita rasa tak selesa. Kalau hujan ni terlampau banyak, kita nak tanam pokok nanas, boleh ke? Tak boleh. Matilah pokok nanas tu kalau hujan terlampau banyak. Okey? Hujan terlampau banyak sangat, macam nak bencana ni. Boleh hidup ke tanam padi walaupun kita kata penanaman padi ni memerlukan air yang mencukupi, memerlukan air banyak? Hidup ke? Tak hidup, terapung, habislah padi tu. Itu sebenarnya pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Okay. Itu saja ya. Jadi untuk hari ini cikgu harap kamu faham. Balik kat rumah nanti, tengok balik buku, study lagi sekali. Dan sebelum tu cikgu nak bagi satu set soalan untuk pengukuhan kamu. Dan nanti minggu depan bagi dekat cikgu balik ya. Satu seorang ketua tolong lepas. Dan cikgu nak tamatkan kelas kita pada hari ini saja. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan bawa soalan pengukuhan ni bagi dekat cikgu. Okey. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.